Okey, ni adalah chapter 5. Bahan kimia dalam pengguna. Bahan kimia dalam pengguna. Okey, topik pertama adalah sabun dan deterjen. Okey, tengok video. Talk about raising the bar. The widespread use of soap has elevated our standards. Soap fights grime and it battles dangerous pathogens. It makes the world a more hygienic place. So you could say this product's reputation is squeaky clean. It has function and form. Soap comes in a variety of shapes, colors, and textures. But it all starts in a bubbling kettle, where animal or vegetable fat reacts with sodium hydroxide, a caustic substance, to create soap. They add water to keep it fluid, as steam bubbles up through the center to mix it all up and encourage the chemical reaction. This may look like an Arctic ice flow, but it's the leftovers, soap that's settled at the bottom of the kettle. They pour it all into this tank and reuse it in the next batch. Now they spray hot liquid soap onto a big metal roll. It solidifies in a flash, and a big blade scrapes it off the roll, creating ribbons of soap. The soap ribbons plunge into a hopper, where an auger moves the soap along, sending it down a chute. The soap ribbons fall all the way to the next floor, to big steel rollers called mills. They mix and compress the soap. A blade scrapes it off the rollers and cuts it into ribbons again, but these soap ribbons are denser. Inside the next hopper, another auger turns. It pushes the soap through an extruder called a noodle plate that shapes it into soap noodles. As the noodles fall from the extruder, they're collected in bins, which are then dumped into a mixer. At this point, they add color in powder and liquid form. Steel blades stir it up until the color coats the soap noodles. They add some fragrant oils, and the blades toss it all together. When the batch is ready, a trap door opens. The blades keep turning, nudging the soap out the door. Then it's forced through another noodle plate. This mixes up the batch a little more. Next, they push the soap through a forming plate, making a long bar. Blades mounted on a track slice it into shorter pieces called slugs. The soap slugs are on their way to the next stage. They're on a 2-lane thoroughfare, heading into a die press. A mechanical arm pushes the slugs through an oval plate, trimming it and then loading it into the die. The die rotates to accept the slugs. Mechanical presses move in to shape and stamp them. Mechanical arms suction the bars to remove them from the die. These mechanical pushers help. They nudge the soap bars out of the die towards the suctioning arms. The oval soap bars now travel through a wrapping station. A blade crimps and heat seals the plastic wrap in one fell swoop.
Then automated grippers grab the wrapped bars and load them into a machine, which slides them into little boxes. Now it's time to pack it in and scrub up with the soap of your choice. Okey, untuk video kedua. Soaps and detergent. Soaps and detergents are used by all of us as cleansing agents in our everyday lives. These products are sodium salts of special organic acids which have long-chain hydrocarbons with carboxylic groups. These types of acids are also called fatty acids. Sodium or potassium salts of higher fatty acids. Sodium stearate, sodium oleate, and sodium palmitate are used as soaps. Manufacture of soap. Soaps are made from oils or fats. They are esters of higher fatty acids and glycerol. Fatty acids having higher carboxylic acids contain 16 to 18 carbon atoms. Glycerol is an alcohol containing 3 OH groups. Glyceryl palmitate can be used as the ester. When boiled with alkalis, fats and oils are decomposed into glycerol and alkali salts of fatty acids. This process is known as saponification. Preparation. Take 20 milliliters of castor oil in a beaker. To this, add 40 milliliters of 20% sodium hydroxide solution. Heat the mixture with constant stirring for 5 to 10 minutes. To the paste formed, add 5 grams sodium chloride to precipitate the soap. The soap separates out on cooling. Cleansing action of soap. When soap is dissolved in water, it forms micelles. Micelles. Cluster soap molecules arranged radically in which the hydrocarbon parts of the molecules are directed towards the center and the ionic parts are outwards. The ionic parts containing the same charge repel each other and so micelles remain suspended in water. On dipping dirty clothes in the soap solution, the dirt and grease particles get wet by the hydrocarbon part and get entrapped in the micelles. The hydrocarbon part is attached to the ionic part. The ionic part is attached to water. Thus, the water washes away the dirt particles. Okey, ini adalah gambar debu gunung berapi, lemak lemak haiwan, abu gunung berapi, hasil tindak balasnya akan mendapat sabun. Okey, apa maksudnya? Kita tengok seterusnya. Sabun bermula dihasilkan dengan memanaskan lemak haiwan bersama-sama abu tumbuhan berakali. Maksudnya abu gunung berapi pun berakali, mengandungi kalium karbonat dan natrium karbonat ataupun kita panggil soda ash. Okey, jadi basic untuk buat sabun ni sebenarnya tidak berubah dan sintesisnya mesti bermula dengan lemak dan minyak. Okey, zaman dahulu sabun dibuat daripada campuran lemak haiwan dengan abu kayu yang berakali. Okey, sebenarnya pada masa dahulu ada seorang saintis namanya Nicolas Leblanc. Nicolas Leblanc ni adalah saintis Perancis yang telah patentkan satu cara untuk menghasilkan soda ash ni. Kita tahu soda ash ni sebenarnya ataupun natrium karbonat ni adalah satu bahan kimia yang bahan mentah yang sangat diperlukan dalam pembuatan sabun, pembuatan gelas, pembuatan tekstil, Jadi soda ash ni sangat diperlukan, tapi
Soda ash ni sebenarnya dapat daripada abu kayu. Jadi zaman dahulu, pada sejarah dahulu ya, Eropah dahulu, kayu, production kayu sudah berkurang. Jadi susah untuk dapatkan soda ash ni. Jadi Nicholas Leblanc ni telah patentkan satu cara tindak balas kimia untuk menghasilkan soda ash ni dengan cara soda ash ni. Nicholas Leblanc telah buat satu cara untuk menghasilkan soda ash ni daripada garam natrium klorida saja, ya, di mana dia telah menukarkan natrium klorida kepada soda ash, ya, melalui tindak balas kimia. Okey, ni gambar-gambar dia. Okey, kita tengok peringkat pertama ya, proses saponifikasi ni. Sebenarnya molekul minyak atau lemak ni, adalah daripada kumpulan ester, dipisahkan ya dengan memanaskan dengan larutan alkali melalui hidrolisis. Okey, hidrolisis ni, lisis ni maksudnya pecah. Hidro ni air, pemecahan menggunakan air ya, dengan adanya mangkin ya, iaitu alkali kuat sebagai mangkin, dan molekul ester ni akan dipecahkan kepada gliserol dan asid lemak dengan kehadiran alkali sebagai mangkin. So bila dah dipecahkan, akan dapatlah asid lemak dengan gliserol. So the ester molecule is broken up into fatty acid and glycerol by water in the presence of alkali which act as a catalyst. Okey, sumber-sumber lemak haiwan ni dia lembu, kambing, tumbuhan, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak kelapa. Kat bawah ni adalah nota tentang alkali kuat iaitu natrium hydroksida dengan ataupun sodium hydroksida, dan juga potassium hydroksida ataupun kalium hydroksida. Okey, ini tindak balas pertama dia, di mana lemak haiwan dan tumbuhan, lemak haiwan dan minyak tumbuhan ni melalui satu proses hidrolisis beralkali ya, dengan adanya katalis ataupun mangkin daripada natrium hydroksida yang natrium hydroksida pekat ya, dan dapat kita pisahkan ester tu kepada fatty acid dan gliserol. So ni gambar dia di mana bond breaking terjadi ya apabila hidrolisis dijalankan ya dengan tindak balas dengan air. Okey, ni kita panggil gliserol ni alkohol, sejenis alkohol yang mempunyai 3 molekul, 3 kumpulan, 3 molekul hidroksil ya. Dan juga dapatlah fatty acid ataupun asid lemak. Okey. Peringkat kedua pula, asid lemak yang kita dapat tadi daripada peringkat pertama tu diteruskan dengan tindak balaskan dengan alkali untuk menghasilkan garam natrium asid lemak tambah air. Ini seakan-akan macam kita belajar dululah ya. Okey. Yang masa kita belajar dulu, apa tu? Asid ya, campur alkali, kita akan dapat apa? Garam dan air. So proses sabun ni sebenarnya mengaplikasikan proses penetralan juga. So asid lemak yang dikeluarkan di peringkat pertama bertindak dengan alkali untuk menghasilkan garam natrium asid lemak, iaitu sabun. Ya, yang ini silap sikit ya. Fatty acid react dengan NaOH, anak panah So kita dah akan dapat sodium, salt of fatty acid and water Okey. Jadi ni tadi peringkat kedua ni adalah peringkat kedua tadi, dan kita gabungkan persamaan yang pertama tadi dengan persamaan yang kedua, kita dapat persamaan am dia, overall equation. Ini tindak balas dia penetralan tadi. Kita nampak molekul air, 3 molekul air dikeluarkan, dan fatty acid ni terus bergabung dengan ion sodium tadi. Okey, ni formula am dia. Kalau kita guna minyak kelapa sawit tambah dengan natrium hidroksida, kita akan dapat
garam, natrium, asid lemak. Ni kita panggil garam, natrium, asid lemak, iaitu apa nama dia? Sodium palmitate. Kenapa sodium? Sebab kita guna natrium sini. Palmitate ni sebab ada kita guna asid, fatty acid tadi tu, ya, fatty acid yang mengandungi palmitate ni datang daripada asid palmitic, ya. Okey, sebenarnya dia ada dua persamaan, ya. Okey, stage pertama, sana stage pertama tadi stage pertama tadi ni, ya, stage pertama adalah ester tambah air. So kita akan dapat asid lemak dan gliserol, ya. Ester tambah air, kita akan dapat apa? Asid lemak dan gliserol. Okey, peringkat kedua tadi, peringkat kedua pula asid lemak yang kita dapat tadi tindak balaskan dengan natrium hidroksida, tindak balas peneutralan, ya. Kita akan dapat garam, natrium, asid lemak, garam, natrium, asid lemak dan air. So gabungan daripada stage pertama dengan stage kedua ni, okey. So kita buat macam persamaan, ya. Okey, air ni kita cancel, asid lemak kita cancel. So apa persamaan am dia? Ester tambah natrium hidroksida. So kita akan dapat garam, natrium, asid lemak dan gliserol, ya. Iaitu tadi ni, ya, ester plus water. Kita akan dapat ester plus water under hydrolysis, alkaline hydrolysis, we get fatty acid and glycerol. At stage 2, fatty acid react with sodium hydroxide, we will get sodium salt of fatty acid and water. Jadi ada dua tindak balas. Satu tindak balas alkaline hydrolysis, tindak balas kedua adalah tindak balas neutralization. So kedua-dua ni digabungkan untuk menghasilkan satu formula AM, formula tindak balas AM, ya. Okey, apakah proses saponifikasi? Tadi hasilnya sodium soap ni selalunya dia kata kasar sikit lah, selalunya daripada minyak yang tidak tepu, ya. Minyak tepu lagi, minyak tepu iaitu contohnya minyak tumbuhan seperti minyak kelapa, ya. Harder the soap lah. Tapi kalau kita guna potassium soap, ya, dia lebih lembut. Selalu kita guna dalam hand soap dan shaving creams, ya. Okey, ni dia menceritakan tentang di peringkat kimia lemak dan minyak disebut sebagai triglycerida, ya. Ada dalam buku menggunakan istilah ni. Triglycerida ni mengandungi kumpulan berfungsi ester yang berasal daripada tindak balas alkohol ataupun gliserol. Gliserol ni adalah alkohol yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil. So dia tindak balas dengan apa? 3 kumpulan asid karboksilik, ya. Rantaian panjang kita panggil apa? Asid lemak, ya. Asid karboksilik dulu kita belajar, tambah alkohol, kita akan dapat ester dan air, kan. Simple ester ni wangi lah, kan. Sweet smell, kan, fruity smell. Tapi kalau asid lemak, kita dah guna asid karboksilik yang berantai panjang ni dengan
alkohol peringkat tinggi ni ataupun alkohol yang kompleks ni, so kita akan dapat kompleks ester and air. Kompleks ester ni contohnya fat and oil, dah kurang dah berwangi dia kan. Okey, kumpulan alkil dari asid lemak tepu, sebenarnya kumpulan alkil dekat dalam sabun tu nanti, struktur sabun tu ada kumpulan alkil yang panjang. Kumpulan alkil tu ada yang datang daripada asid lemak tepu seperti asid stearik, dan lemak tu adalah dalam bentuk pejal. Jika kumpulan alkil tu daripada lemak tak tepu, so lemak tu adalah cecair pada suhu bilik. Contohnya asid lemak yang terdapat dalam minyak. Selalunya minyak tumbuhan ni unsaturated lah, kalau lemak haiwan ni saturated kan. Okey, garam asid lemak terbentuk tu akan membentuk sabun. Tapi kalau sabun tu dengan alkali yang berlebihan boleh menyebabkan kecederaan. Okey, salah satu cara untuk memastikan sabun mempunyai pH yang dekat dengan neutral ialah menggunakan jumlah stoichiometri yang penyediaan. Maksudnya ada nisbah asid, nisbah alkali tu dengan minyak tu. Untuk mempercepatkan proses, suhu yang lebih tinggi digunakan, tetapi masih berusaha untuk membuat sabun hampir dengan pH neutral. Kita nak pastikan pH tu neutral. So apa itu sabun? Sabun ialah garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Apa itu asid lemak? Asid lemak adalah asid karboksilik yang berantai panjang. Ni formula untuk formula untuk sabun. Okey, R ialah kumpulan alkil yang mempunyai 12 ke 18 atom karbon. So R ni boleh jadi tepu dan tak tepu. Okey, ni dia sabun yang terhasil tu. Kalau kita nampak double bond ni daripada double bond ataupun ikatan ganda dua ni tak tepu lah. So kita tahu ni daripada apa? Minyak. Yang ni daripada lemak haiwan. Tapi ada juga minyak tumbuhan yang, so kadang-kadang kita tak dapat pastikan kadang-kadang ada lemak haiwan atau minyak tumbuhan ni kita tengok daripada segi kalau nampak banyak double bond ni, maksudnya apa? Ikatan kovalent ganda 2 atau ganda 3. Kalau ikatan tunggal pula dia daripada tepu. Okey, ni formula sabun tadi. Okey, inilah maksudnya peratus alkali yang kita gunakan kalau bergantung kepada minyak yang kita gunakan, minyak ataupun lemak yang kita gunakan. Okey, kalau kita tengok sini ada rantaian. Sebagai contoh, garam daripada asid rantaian tepu panjang menjadikan ia lebih keras. So sabun lebih tak larut. Panjang rantai juga mempengaruhi ketelarutan. Ni dia sodium palmitate. Ni dia ada Na+, sodium Na+. Okey. So potassium stearate, tu dia. Ini adalah kumpulan alkil R belakang ni. RCOO Na, RCOO. Okey. Potassium soap lebih lembut, milder. Dia selalu digunakan dalam bathing. Okey. Ni soap structure. Tengok ni soap structure ni dia punya head. Ni dia punya tail. Okey, ni juga hidrofilik. Hidrofilik ni adalah suka kepada air. Dan hidrofobik ni B, benci air. L, suka air. So kita akan belajar tentang teknik pencucian dia nanti. Kita akan belajar. Okey, tindak balas peneutralan ada berlaku tadi. Maksudnya ada dua stage tadi. Pertama hidrolisis berkali, tindak balas kedua adalah tindak balas peneutralan untuk menghasilkan sabun. Okey, ada kumpulan berfungsi karboksilat dalam formula sabun ni.
Okey, apakah itu saponifikasi? Saponifikasi adalah proses hidrolisis lemak dan minyak dalam keadaan buat kali. Dengan itu, saponifikasi proses ini melibatkan pemanasan air, minyak dan lemak minyak haiwan dan lemak haiwan dan minyak tumbuhan dengan larutan natron itu sudah pekat untuk memastikan gliserol dan garam sabun garam sodium salt, garam natrium asid lemak dan juga ataupun kita panggil sabun. Okey, sabun dan deterjen ni, sabun ni adalah nota-nota boleh baca ya, kita yang cikgu explain tadilah Di proses penyediaan sabun dipanggil apa? Saponifikasi ya. Okey, ini dia punya penyediaan dia minyak kelapa sawit, katalah kita guna minyak kelapa sawit dan juga larutan natron sudah buat kali yang kuat dituang ke dalam beaker, dipanaskan dan dikacau. Okey, lepas tu ni dia gambar yang lagi satu ni, gambar sajalah gambar yang menarik sikit dipanaskan. Okey, lepas tu kita step kedua, kita kena masukkan apa ni, garam untuk mengurangkan ketelarutan sabun. Bila kita panaskan tadi step pertama tadi, dia akan menghasilkan partikel sabun. Partikel sabun ni akan berada di bawah ni. Kita nak precipitate out, kita nak bagi sabun tu floating ke atas, kita masukkan natrium klorida. Jadi kita masukkan garam tadi. Jadi garam ni membantu untuk apa? Mengurangkan ketelarutan sabun di dalam air. Sabun tu nanti berada di bawah, dilarut. Jadi kita nak kurangkan ketelarutan air sabun tu ke dalam air, kita letak garam. So garam, sabun semua, molekul sabun ataupun zarah sabun ni semua akan naik ke atas. Okey, lepas tu kita kena turas. Dan kita akan dapat hasilnya Okey, air ditambahlah kepada hasil tu sabun tu, dan kita akan nampak buih terbentuk dan hasil baki tu adalah sabun. Jadi sebenarnya kita letak air ni untuk apa? Untuk hilangkan asid alkali dan apa-apa garam yang berlebihan tadi Okey, ni cikgu dapat daripada bahan daripada Telegram dia bagus bahan ni. Dia lebih mudah untuk kita faham iaitu molekul lemak. Nampak dia lukis molekul lemak ni ada 3 situ. Hidrolisis maksudnya apa? Lemak ada apa? Lemak molekul lemak ni adalah ester so kita kena pisahkan molekul gliserol ni dia buat molekul gliserol sini dan asid lemak. So dia lukis siap-siap molekul lemak tu bentuk macam tu. Dia hidrolisis akan tinggalkan 1 bahagian gliserol dan 3 bahagian asid lemak. So asid lemak ni, molekul asid lemak ni adalah sabun. Ni dia sabun. Dia lukis siap-siap macam tu senang kan. Dia ada head dengan tail dia. Sini head ni, sini tail dia kan. Okey. So natrium klorida ni akan memendakkan sabun-sabun ni di atas filter funnel tu dan terjadilah sabun Terima kasih kepada, sebenarnya banyak bahan-bahan cikgu lain berada dalam Telegram tu yang boleh dijadikan sebagai rujukan Okey, apa beza deterjen dengan sabun? So dah habis pasal sabun. Okey, ini deterjen. Selalunya kita tengok macam ni deterjen lah. Sabun ni selalunya kita bayangkan yang bentuk bar kan, sabun kan. So apa beza dia? Sebenarnya deterjen ni, cikgu nak cerita, deterjen ni sebenarnya adalah ejen pembasuhan Ada 2. Satu soap dan deterjen. So soap ni adalah deterjen sebenarnya. Tapi bukan semua deterjen adalah soap.
Okay, deterjen adalah bahan pencuci yang digunakan bersama air untuk menanggalkan kotoran. Mostly commonly used natural detergent adalah soap lah. Sebab kita guna natural product daripada apa? Fat and oil. Kan, lemak dan minyak. Jadi ada dua jenis, satu daripada lemak dan minyak, satu lagi yang dibuat daripada petroleum. Okey. Okey, jap eh. Okey, seterusnya okey, ini dia pada Perang Dunia Kedua, kita telah kurang minyak, kekurangan minyak Jadi kita pun menggunakan sintetik deterjen lah, ya, iaitu kita hasilkan sabun menggunakan minyak petroleum. Okey, disebabkan kurang dah sumber-sumber asli Jadi ini adalah formula sintetik deterjen daripada bahan kimia, bukan daripada natural product. Soap tadi daripada natural product kan. Okay, what is detergent? Detergent are cleaning agent that is not soap. So made from synthetic resources daripada petroleum fraction. Develop, okay, dia develop during the World War II in response to the shortage of animal fat and vegetable oil. Okay, ni struktur deterjen. Deterjen kita panggil bukan sabun dia adalah garam sulfonic acid. Okay, buat daripada minyak petroleum. Ni dia punya formula dia. Okay, R macam biasa, R adalah long chain of 12 kepada 18 atom per molecule. Yang ni adalah sulfonate formula untuk sulfonate. Sama juga ada tail and head, tapi formula depan dia lain ni, sulfonate group kumpulan sulfonate sebab dia ada proses dia. Okey, nanti kita tengok okey, ini adalah nama-nama sabun deterjen yang dihasilkan sodium alkyl sulfate and sodium alkyl benzene sulfonate. Okey, sebenarnya proses dia sama saja, tapi bahan kimia yang digunakan, kita guna long chain of alcohol alcohol ni daripada petroleum fraction. Kan kita belajar petroleum fraction dulu, kita belajar alkene, alkena semua macam ni dapat alkohol. Dia nak balas apa? Hydration of alkene kan, penghidratan alkena, kita akan dapat alkohol Jadi kita menggunakan petroleum fraction tambah dengan asid sulfurik, semua bahan kimia so kita akan dapat di deterjen. Okay, ni cara-cara dia. Okay, so kita akan dapat deterjen ni, tidak balas kimia Okay, sama juga dia ada dua bahagian hydrophilic dengan hydrophobic. Okay, kalau kita tengok for soap, the hydrophilic group consists of carboxylate group, whereas for detergent consists of sulfonic or sulfate group. Itu perbezaan dia. Kumpulan carboxylate
Ni kumpulan sulfonate. Bahasa Melayu dia sulfonat, kumpulan sulfonat. Ini kumpulan karboksilat. Okay, so kita dah nak habis dah nak masuk ke peringkat akhir so ini yang last tadilah. Ni kita punya slide yang terakhir So dia nak cakapkan sup dengan deterjen ni sama, ada 2 section. Satu section adalah hydrophobic dan satu section lagi adalah hydrophilic. Dan section hydrophilic ni larut dalam permukaan yang berminyak. Kumpulan hydrophilic ni larut dalam air. Nanti kita akan belajar teknik pencucian.